Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan izin daripada Allah, kita dapat menyambung lagi pada malam ini daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Yang mana kita berada pada perbahasan tentang akhir dah bahagian berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu sifat yang harus bagi Allah, yakni mengadakan setiap mungkin dan tidak mengadakan mungkin tersebut. Jadi sedikit berkaitan dengan perbincangan semalam, mungkin kita berkaitan dengan ru'yatillah. Semalam kita terangkan tentang apakah pandangan yang terdapat di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan ru'yah ini. Maka ru'yah ini secara umumnya harus di dunia dan di akhirat. Hukum melihat makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala itu harus, kerana Allah ini zat yang mawjud, wa kullu mawjudin yasihu an yura. Maka setiap yang ada itu sah dan boleh untuk dilihat, kerana syarat ru'yah ialah al-wujud sahaja. Boleh melihat itu syaratnya ialah wujud. Bila benda itu ada, maka sah untuk dilihat. Cumanya, kenapa tidak dilihat sebahagian daripada perkara-perkara yang wujud? Kerana dihijab. Maka berkaitan dengan ru'yatullah di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah, dia termasuk daripada perkara yang harus di dunia dan di akhirat. Cuma tidak berlaku di dunia ini kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas qaul yang paling sahih, atas qaul yang paling muktamad, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang melihat Allah di dunia ini, sebelum akhirat nantilah. Okey. Tidak berlaku ru'yah. Dengan mana ru'yatul basar, melihat dengan mata, itu tidak berlaku dalam keadaan sedar, yaqadatan, tidak berlaku bagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai khususiyah dan juga mukjizat dan kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dunia ini melihat dalam mimpi, maka itu disebut dan diriwayatkan oleh beberapa para ulama yang mereka menyebut bahawa melihat Allah ni, mereka melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Adapun dalam mimpi, itu berlakulah. Jadi di sisi pandangan yang ramai di kalangan ahli sunnah, harus melihat Allah dalam mimpi. Cuma yang dilihat dalam mimpi itu ialah mestilah tidak tidak bertempat, tidak berjihah, tidak berjisim. Kalau betul lah yang dilihat dalam mimpi itu sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dilihat itu ialah Allah. Cumanya kena ingat perhatian di sinilah, bahawa sebab apa boleh berlaku tu, kerana sistem ataupun qanun ar-ru'yah ataupun melihat yang berlaku dalam mimpi ni tak sama dengan melihat pada ketika jaga. Melihat ketika jaga ni perlu kepada syarat-syarat tambahan pada adatnya lah. Adapun dalam mimpi,
dia tidak ada terikat dengan syarat-syarat tersebut. Kerana itu para ulama menyatakan bahawa sah dan berlaku melihat Allah dalam mimpi. Kalaulah apa yang dilihat itu bukan dan menepati sifat sebagaimana yang kita maklum sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukan Tuhan. Apa yang dilihat itu bukan Allah. Cuma makhluk yang Allah Taala cipta yang yang berada dan nampak dalam mimpi. Tapi adakah itu Tuhan? Tidak. Nampak tak? Kerana apa? Kerana dia bersifat dengan sifat makhluk. Kalau ada bentuk dan ada rupa dan sebagainya, maka apa yang dilihat itu ialah bukan Tuhan. Okey, bukan Tuhan. Okey. Apa lagi? Kemudiannya berkaitan dengan melihat Allah Ta'ala. Maka kita sebut semalam, ada sebahagian ulama' mengatakan bahawa orang kafir ni di akhirat, ini dunia selesailah. Maknanya secara khulasahnya melihat Allah itu berlaku harus hukumnya pada akal di dunia. Cuma tidak berlaku pada waqi', pada realitinya secara jaga kecuali kepada Rasulullah SAW. Adapun dalam mimpi perkara itu harus. Apabila selesai bab dunia ni, ada pun melihat Allah di akhirat nanti, sebagaimana kita sebut semalam, ada sebahagian mengatakan bahawa hatta orang kafir dan munafik pun melihat Allah kemudian mereka dihijab. Itu sebahagian pandangan lah. Cuma anda datangkan semalam dengan banyak hujah panjang sikit. Bukan nak kata itu pandangan yang muktamad dan diterima. Apa yang zahir daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala ialah innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Allah Taala sebut dalam Quran bahawa sesungguhnya mereka ketika hari akhirat itu mahjubun, mereka dihijab. Maka zahir daripada ayat Allah ini bahawa orang kafir dan orang munafik mereka terhijab daripada melihat Allah Ta'ala. Maknanya tak boleh lihat langsung. Nampak tak? Jadi yang kita sebut semalam tu, itu sebahagian pandangan yang mengatakan yang nak kata hujah. Apabila seorang tu melihat Allah, kemudian bila dihijab itu, jadi semakin terseksa kerana dia ditarik nikmat. Itu salah satu pandangan. Okey. Jadi pandangan yang zahir daripada ayat Al-Quran tidak menyebut begitu. Maka ulama' mengatakan memang tidak berlaku ru'yatullah kepada orang kafir dan orang munafik. Langsung tak berlaku. Tidak berlaku langsung. Nampak tak? Jadi macam mana kita nak jawab kepada hujah golongan yang mengatakan mereka diperlihatkan sekejap kemudian dihijab. Mereka katakan kerana itu lebih asyaddu azaban, lebih kuat azab daripada orang yang tak dapat lihat langsung. Kita jawab bahawa sebenarnya melihat itu ialah satu bentuk nikmat dah. Kenapa? Bila melihat, dia tahu, dia makrifah dan dia tahu. Jadi bentuk daripada melihat itu satu bentuk makrifah. Jadi makrifah itu nikmat. Maka sebenarnya lebih azab dan lebih terseksa orang yang ditarik makrifah dan ru'yah daripada awal. Nampak tak? Jadi ini jawapan hujah balah kepada golongan yang mengatakan itulah. Ini sekadar perbincangan sajalah. Sekadar perbincangan saja. Jadi mereka katakan melihat Allah kepada orang kafir ni, mereka tengok sekejap ni Tuhan tutup. Tuhan akan hijabkan, itu menyebabkan mereka lagi terseksa kerana terhijab daripada apa yang telah mereka nampak. Jadi zahir pada ayat Quran tidak kata begitu. Dia kata mahjub, makna mahjub lah. Dengan erti kata tidak lihat langsung. Bahkan melihat itu sendiri satu bentuk daripada makrifah, satu bentuk daripada husul al-ilmi, terhasil ilmu. Maka hasil ilmu itu nikmat. Jadi lebih azablah bagi mereka, orang kafir dan munafik ni, mereka terhijab daripada hasil ilmu itu secara awal, secara langsung lagi. Maka tak tahu langsung tu sebenarnya sangat terseksa dan itulah dia panggil sangat azab dan sangat asyaddu azaban wa iqaban, dan lebih balasan yang lebih keras lagi apabila mereka terhijab daripada melihat langsung. Dan sebahagian daripada ulama mengatakan antara orang yang terhijab juga daripada melihat Allah ini ialah orang yang
i'tikad tak boleh melihat Allah. Siapakah mereka itu? Mu'tazilah dan orang yang ikut pandangan Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah ni menafikan ru'yah. Maka bila mereka mengiktikadkan nafi ru'yah, maka mereka diharamkan melihat Allah pada hari akhirat. Diharamkan melihat Allah pada hari akhirat. Sebagai balasan kepada iktikad salah. Mereka tak percaya bila tengok Tuhan. Jadi mereka dapat apa yang mereka iktikadkan itu, bahawa mereka tidak melihat Allah. Itu sebagian ulama'. Tapi cerita ni pun kita cerita ghaibiyat ni. Kita tak tahulah ini pandangan ulama'. Jadi macam mana kita boleh katakan mereka terhijab? Padahal terhijab itu satu bentuk penyiksaan ataupun satu bentuk menahan nikmat. Jadi walaupun mereka masuk syurga, Mu'tazilah katakanlah mereka ini amal solehnya banyak, dapat keampunan Tuhan, masuk syurga juga. Tapi masuk syurga, tapi mahrumuna anir ru'yah. Mereka dihalang daripada melihat. Dan tidakkah menghalang itu satu bentuk azab? Jadi di sini ulama' menyatakan bahawa mereka tidak terfikir pun untuk melihat Allah. Tidak terfikir pun untuk melihat Allah. Sebab apa? Sebab mereka memang tak i'tikad bahawa Allah boleh dilihat. Jadi mereka tak rasa apa-apalah penyesalan. Ataupun mungkin, tapi sebab dalam syurga nanti tak ada penyesalan kan? Tak ada penyesalan. Itu jawapan yang sebahagian para ulama' bincang berkaitan dengan perkara ru'yah ini. Yang nak ulang balik ni kenapa? Kerana bukanlah makna kita sebut semalam hujah yang banyak tu makna menyokong bahawa pandangan itu pandangan muktamad. Namun di sana ada yang mengatakan bahawa mereka dilihat sekejap kemudiannya ditahan. Tapi mengikut zahir kepada ayat Al-Quran bahawa orang kafir dan munafik ini mereka terhijab langsung daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Okeylah. Itu termasuk daripada furu' al-aqidah. Mana furu' akidah itu? Kaifiyah dan juga bentuk ru'yah itu. Adapun ru'yah itu sendiri, itu termasuk daripada perkara yang terbeza. Membezakan antara ahli sunnah dan bukan ahli sunnah. Okay, kita sambung malam ini pada kataannya فَإِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. فإن هذه كلها إلى آخره. قوله فإن هذه كلها إنما خص sesungguhnya mengkhususkan oleh musannif hadhihi akan ini, sebut bahagian ini, akan disebut perkara-perkara harus kan disebut beberapa perkara saja. Kenapa dikhususkan menyebut perkara ini? Musannif khusus sebut perkara ni duna ghairiha, tidak selain daripadanya. Lil khilafi fiha, kerana berlaku khilaf pada masalah ini, kama alimta, sebagaimana kamu telah tahu. Fa innal mu'tazilata aujabuha, kerana Mu'tazilah mewajibkan perkara harus ni mereka hukum sebagai wajib, ma'ada ru'yata, selain daripada ru'yah. Ru'yah Mu'tazilah kata tak berlaku, hak lain tu dia kata wajib. Salah wal aslah wajib. Apa lagi? Beri pahala kepada orang taat wajib. Iqab kepada orang buat silap itu, buat dosa itu wajib. Selain pada ru'yah. Ru'yah mereka tolak. Fa'innahum ahaluha, mereka memustahilkan ru'yah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wastadallu, dan mereka membuat dalil atas mustahil itu, ala dhalika bima taqaddama, dengan barang yang telah lalu. Apa dia? La tudrikul awsar wa huwa yudrikul awsar. Itu antaranya lah. Okey. Wa biqaulihi, dan juga ni wa biqaulihi, mereka buat dalil dengan firman Allah Taala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Sini. Dan tidak mencapai akan Allah itu oleh penglihatan. Tidak mencapai akan Allah Taala itu oleh segala penglihatan. Di sini nafyu, okey, bukan nafa, baca dengan masdar. Nafyu idrakihi ta'ala, maka penafian
melihat Tuhan itu fi maqami tamadduhi, pada maqam tamadduh, pada konteks ayat menceritakan tamadduh, sebut tentang puji, sebut tentang perkara-perkara pujian-pujian. Allah Ta'ala cerita ni dalam konteks Allah Ta'ala cerita memuji diri dia. Nampak tu maksud? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Itu cerita tentang ayat Allah Ta'ala tamadduh, memuji dirinya. Maka dia sebut pada maqam tamadduh dalam konteks ayat memujinya. Di sini disebut tentang penafian idrak. Makna benda itu benda yang sabit lah, bahawa tidak dapat melihat Allah itu satu kelebihan, satu kemuliaan bagi Tuhan. Fanafyu idraki ta'ala fi maqami tamadduh, itu satu keagungan bagi Tuhan. Fayakunu adamul idraki, maka jadilah tidak mendapat Allah Ta'ala itu, tidak dapat mencapai Tuhan itu dengan penglihatan, kamalan, ay fayakunu kamalan, jadilah kesempurnaan, wa thubutuhu, dan sabitnya, wa yakunu thubutuhu, dan sabit idrak itu naqsan. Kalau boleh tengok Tuhan pula itu kekurangan. Sebab ini ayat Tuhan nak cerita tentang puji diri dia ni. Dalam beberapa perkara yang Tuhan sebut itu, Tuhan kata bahawa dia tidak dicapai oleh penglihatan, maka itu satu kesempurnaan bagi Tuhan. Maka bila begitu, lawan kepadanya, iaitu mampu dilihat, itu satu kekurangan. Wan naqsu alaihi ta'ala muhalun, dan kekurangan atas Tuhan itu mustahil. Itu dalil bagi Mu'tazilah. Warudda, dan ditolak bi umurin, dengan beberapa perkara. Ada banyak dalil nak tolak pandangan Mu'tazilah ni. Minha, antaranya, annal idraka laisa huwa mutlaqur ru'yah. Idrak itu bukan semata-mata ru'yah, mutlak ru'yah, melihat semata-mata, bukan maksud penglihatan semata, bukan. Bal akhassu minha, bahkan ru'yah itu, idrak itu lebih khusus daripada ru'yah. Makna idrak yang dimaksudkan la tudrikuhul absar itu bukan semata ru'yah, bukan mutlak ru'yah itu, bukan ru'yah secara mutlak, tetapi dengan makna yang lebih khusus daripada ru'yah. Kenapa? Li'annahu, kerana idrak itu ar-ru'yatu ma'a al-ihatati, ru'yah serta meliputi. Ihatah ni makna meliputi, meratai penglihatan itu. Bukan sekadar tengok semata-mata, bahkan ihatah. Bahkan ihatah, meliputinya. Jadi di situ idrak itu lebih khusus. Wala yalzamu min nafyil akhassi, maka tidak lazim daripada ternafi yang khusus, nafyul a'am, ternafi yang lebih umum. Kalau kita nafikan yang khusus, tak nafikan yang umum. Tentulah sebab yang khusus tu duduk dalam umum, benda yang akhas. Wak ni a'am, lebih umum. Kalau kita nafi wak akhas, umum ada lagi. Okey, habis. Selesai. Wal barahimatu, dan puak barahimah pula. Ahalu al-ba'thata, mereka mengatakan mustahil bangkit Rasul itu. Mereka menafikan kebangkitan Rasul. Fafi takhsis hazihi, pada mengkhususkan ini perkara, bizikri, dengan sebutan, isyaratun, fafi takhsis isyarah, mubtada' muakhar tu, isyarat kepada liraddi ala man dzukira, ke atas mereka yang disebut, iaitu Mu'tazilah dan Barahimah. Habis. Qauluhu amma burhanu wujudihi ta'ala, kita baca luar pula. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Qala al-musannifu amma burhanu wujudihi ta'ala
fahuduthul alami, adapun tanda bukti wujudnya Allah Ta'ala itu ialah baharunya alam. Li'annahu, kerana sesungguhnya sya'an, li'annahu law lam yakun lahu muhdithun, kalau tidak ada bagi Tuhan itu pencipta, tidak ada bagi alam. Law lam yakun lahu ay lil alam, kalaulah tidak ada bagi alam itu pencipta. Bal hadatha bi nafsihi, bahkan alam itu jadi sendiri. Apa yang berlaku? Lazima an yakuna ahadul amrayni, maka lazimlah bahawa salah satu daripada dua perkara akan berlaku, salah satu daripada dua perkara. Lazima an yakuna ahadul amrayni, salah satu daripada dua perkara itu, dua perkara mana? Dua perkara al-mutasawiyaini, dua perkara yang sama. Musawiyan, dia jadi sama, li sahibihi, bagi lawannya. Rajihan, hal keadaan dia juga memberati, alaihi, atas lawannya tadi, bila sababin, tanpa sebab, wahwa muhalun, dan itu mustahil. Apa dia nak khabar sini? Dia kata, kalaulah alam itu tidak ada pencipta, bahkan hadatha binafsihi, dia berlaku dengan sendiri, maka akan jadi apa? An yakuna ahadul amrai, salah satu daripada dua perkara yang sama. Mana dua perkara yang sama? Wujud dan juga adam. Wujud dan adam. Nampak? Nisbah wujud dan nisbah adam tu sama. Nisbah wujud dan nisbah adam sama. Kalau kita letak neraca tu, dia sama nisbah dia. Wujud dan juga adam sama. Sebab apa? Sebab alam ni dia itu mungkin. Dia itu mungkin. Apa itu perkara mungkin? Perkara yang ada dan tiadanya sama. Maka kalaulah alam itu dia tidak ada pencipta, maka jadilah salah satu daripada dua perkara yang sama jadi sama kepada yang satu lagi. Wujud ni sama bagi yang satu lagi. Rajihan alaih, dan dia lebih di atas yang satu lagi. Saya buat simbol ni betul ke dot lebih besar tu. Nak kata lebih gitu ataupun dot sama ikutlah. Ni bukan matematik ni, kalau salah tu minta maaf lah, ada cikgu matematik kena nak buat simbol gua ni dah tahu ni. Nak ceritanya, jadilah salah satu daripada dua perkara yang sama. Mana kita kata ada dan tidak ada itu nisbah kepada alam sebelum dia wujud sama saja. Dia boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Maka bila begitu, kalau kita nafikan ada pencipta bagi alam ini, tanpa kita nafikan ada pencipta, makna alam ni jadi tanpa pencipta. Makna apa? Makna ada dan tiada dia itu sama. Dalam masa yang sama, dia itu lebih berat daripada yang satu lagi tanpa berlaku sebab. Jadi apa yang berlaku? Kita boleh kata, kita ambil gini lah, senang. Ambil dia punya simbol, sama dan dot sama. Kita kira dot sama lah. Dalam masa yang sama, maka alam ini dia itu sama. Wujud dan adam, nisbah kepada alam sama dan tidak sama. Bahkan berat wujud atas adam. Rajihan alaih, macam mana boleh berat? Bila sebab, tanpa sebab. Wahwa muhalun, dan itu mustahil. Nampak tak? Nanti dalam ni dia akan syarah lagi. Okey. Kita masuk kepada dalam. Qala al-muhasyi wa amma burhan wujudihi ta'ala. Adapun dalil bagi wujud Allah Ta'ala itu. Muqtada ma salakahu awalan. Faham daripada apa yang dijalani, apa yang disebut oleh musannif pada permulaan. Haitsu akhadhal wujuda, sekira-kira dia mula menyebut wujud itu muqayyadan, hal keadaan
wujud itu dikaitkan dengan wujubi, dengan wajib. Faham daripada perbuatan musannif, pada menyebut wujud itu dikaitkan dengan wajib. Dia kata wajibul wujud. Wajaba wujud, wajib, yajibu alaihi ta'ala al-wujud. Dia kaitkan wujud dengan sifat wujub. Beza tu. Wujud dengan wujub. Maka wujud dal itu, benda ada, sifat ada itu dikaitkan dengan wujub, dengan wajib. Jadi, kalaulah kita ikut kepada perbuatan musannif pada menerangkan tentang sifat wajib bagi Allah itu, sepatutnya ayyubarhina, musannif mendatangkan burhan, membuat dalil huna di sini ala wujubi wujudihi. Patutnya dia buat dalil lah atas wajib ada. Pada sebut mula-mula, bahagian mula-mula tu, bila sebut dalil wa fayajibu fi haqqi maulana jalla wa ala ishruna sifatan. Apa dia? Apa tu? Al-wujud. Fahiya al-wujud. Wajib atas Tuhan kita 20 sifat, iaitu wajib. Maka dia kaitkan wujud dengan wajib. Maka di sini patutnya dia buat datanglah dalil bagi wajib wujud. Bukan dalil wujud saja. Kama fa'ala ba'dul mutakallimin, sebagaimana dibuat oleh sebahagian ulama-ulama ahli kalam lain. Bukan sekadar mendatangkan dalil atas wujud, tapi atas wujubil wujud, atas wajib ada. Bukan dalil atas ada sahaja, dalil atas wajib ada. Wahina idzin, maka ketika itu fala yahtaju ila iqamatil burhani, maka ketika itu tidak berhajatlah musannif untuk mendatangkan dalil alal qidami wal baqa, di atas qidam dan baqa. Kenapa? Litadammuni wujubil wujud, kerana telah terkandung pada wajib ada itu lahuma, bagi keduanya. Bila kata dia datangkan dalil bagi wujubil wujud, bagi wajib ada, maka dalam pengertian wajib ada itu dah ada dalil bagi qidam dan baqa. Bila kata wajib ada, tentulah zat itu qidam dan tentulah zat itu baqa. Maka tak perlu buat datang dalil berasingan di atas qidam dan baqa. Lakin, tetapi lamma kanat tafsilu, tetapi tatkala adalah pendetailan itu, at-tafsil, sebut secara detail, secara terperinci itu, lamma kana tafsilu aqraba ilal fahmi, lebih dekat kepada kefahaman, salakahu, maka musannif sebut dengan cara ni, dengan cara sebut wujud dululah saja, kemudian barulah sebut qidam, kemudian sebut baqa. Dia tak buat sebagaimana tak rangkumkan sekaligus dalam wujubil wujud. Tak, dia tebuk satu-satu. Kerana itu aqraba ilal fahmi. Kerana itulah salakahu, musannif menjalani jalan ini takriban alal mubtadi, supaya nak mudahkan kepada orang yang baru belajar. Fahtaja, maka berhajatlah musannif ila isbati, berhajat dia untuk mengisbatkan wujubi wujudihi, wajib adanya Tuhan, bilistidlali, dengan berdalilkan alal qidami wal baqa, dengan qidam dan baqa, ba'da dhalika, selepas daripada itu. Sebab itu musannif sebut dan datangkan dalil bagi qidam dan datangkan dalil bagi baqa pula. Okay, habis. Qauluhu fahuduthul alami ila akhirih, maka ada pun dalil bahagi adanya Tuhan itu, maka baharu alam. I'lam, ketahui oleh kamu, anna dalila, sesungguhnya dalil, indal mutakallimin, di sisi ulama ahli kalam, taba'an, mengikut, dalil di sisi ulama ahli kalam ini, taba'an, hal keadaannya mengikut, lil manatiqah, bagi ulama mantik, dalil di sisi ahli kalam murakkabun. Di sisi ahli kalam, dalil di sisi mereka itu ialah bentuk murakkab. Dia bukan satu saja, tapi dia tarkib daripada mukadimah sehingga mendatangkan natijah. Sebagaimana
sebagaimana ulama mantiq susun. Itu maksud dalil di sisi ahli kalam. Wa indal usuliyin, adapun dalil di sisi ulama usul, mufradun. Dia dalil di sisi ulama usul mufrad aja. Mufrad saja. Satu aja. Bukan, tak perlu kepada susunan dalil, kena langsung dah. Apa dalil wajib sembahyang? Aqimus solah. Apa dalil wajib zakat? Wa atuz zakah. Dah, apa dalil wajib puasa? Sumu li ru'yatihi. Satu dalil. Okey, itu di sisi ulama usul. Wa huwa ma yalzamu. Jadi apa dia dalil di sisi ulama usul itu? Wa huwa ma yalzamu min wujudihi al-wujudu, iaitu barang yang lazim daripada adanya oleh ada. Fad-dalilu ala wujudihi ta'ala, maka wahwa dalil lah ni. Wahwa dalil, dan bermula dalil itu ialah ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Ni secara umum. Apa erti dalil? Ma yalzamu min wujudihi al-wujudu, sesuatu yang lazim daripada adanya ada yang satu lagi. Bila dalil ni ada, maka ada madlul. Ada madlul. Jadi dalil ni barang yang lazim daripada ada dalil, ada madlulnya, ada satu lagi. Wad dalilu ala wujudihi ta'ala, dan dalil atas atas adanya Allah Ta'ala itu indal mutakallimin, di sisi ahli kalam, ialah qauluna, perkataan kita, al-alamu hadithun wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin. Setiap yang baharu itu tak dapat tidak mesti ada pencipta. Wal alamu la budda lahu min muhdithin, maka alam tak dapat tidak mesti ada pencipta. Okay. Itu di sisi ahli kalam, mutakallimin. Wa indal usuliyin, di sisi ahli ulama usul, nafsul alam, diri alam tu sendiri. Alam tu sendiri, dia tak boleh susung. Sebab dalil di sisi ulama usul ni mufrad. Dalil secara, kita panggil secara tunggalan gitu, bukan perlu kepada susunan-susunan. Jadi di sisi ulama usul, dalil kepada adanya Tuhan itu ialah diri alam tu sendiri, min haitsu huduthuhu, dari segi baharunya alam, wa imkanuhu, dan imkannya alam. Masalan, bukan contohnya lah. Sebagai contoh saja. Okey. Habis. Wa zahiru kalamil musannifi, dan zahir daripada kalam musannif, adamu muwafaqati tariqatin. Zahir daripada perbuatan kalam musannif itu ialah tidak menepati apa-apa jalan, min tariqataini, daripada dua jalan itu. Jadi musannif bila dihurai pada dalil ni, nak kata dia ikut jalanan usuliyin pun tidak. Dia tidak datangkan dalil secara mufrad. Nak ikut jalanan ulama ahli kalam pun tidak. Dia tidak susung dalil sebagaimana susunan lengkap. Jadi tak ikut belaka. Adamu muwafaqati tariqatin minat tariqain. Itu zahirnya. Zahirnya gitulah. Tapi katanya wa yumkinu ijra'uhu, tapi boleh kita perjalankan atau jalankan, letakkan perbuatan musannif itu, kalam musannif itu, ala tariqatil usuliyina, atas jalanan usuliyin. Kata, tapi kalau kita nak letak dia pada salah satu daripada dua cara itu, boleh kita nak letak dia atas jalanan usuliyin. Macam mana? Bi an yakuna ma'na kalamihi, dengan kita jadikan makna kalam musannif itu, fal alamu min haitsu huduthuhu, maka alam itu dari segi baharunya. Gitulah. Mana dia kata fahuduthul alam kan? Wa amma burhanu wujudihi ta'ala fahuduthul alam. Wa amma burhanu wujudihi ta'ala fahuduthul alam. Jadi dia kata makna boleh kita nak letak atas jalanan dalil ulama usul dengan kata dalilnya ialah al-alam min haitsu hudusuhu. Wa yakunu dhalika, dan jadilah demikian itu, isyarah wa yakunu fi dhalika isyaratun. Isim yakun muakhar.
Jadi daripada demikian itu isyarat ila anna wajha dalalatihi, bahawa wajah pendalilan musannif ala wujudillah, wajah pendalilan musannif ataupun wajah dalalah ni dalalah alam lah. Kasar ni dalalatil alami ala wujudillah. Wajah pendalilan atau menunjuknya alam atas wujud Allah Ta'ala itu ialah huduthuhu, ialah dari aspek baharu dia, la imkanuhu, bukan aspek mungkin dia. Masalan, sebagai contoh, kita sambung lepas daripada azan La ilaha illallah. Masya Allah. Okey, tadi jadi dia kata kalau ikut zahirnya tidak ikut mana-mana tariq lah. Namun boleh kita nak letakkan dia atas tariq usuliyin dengan kita jadikan makna kalam tu fal alamu min haitsu hudusuhu. Maka jadilah itu mengisyaratkan bahawa wajah dalalah alam di atas wujud Tuhan itu, alam itu menunjuk pada wujud Tuhan dari aspek hudusnya, dari aspek baharunya, bukan aspek imkannya. Ni kita sebutlah dulu-dulu. Dari segi mana tu? Dari segi hudus ke dari segi imkan? Wa ala tariqatil mutakallimin, dan di atas jalan ahli kalam boleh juga. Ni atas mana? Ay wa yumkinu ijra'uhu ala tariqatil mutakallimin. Ni. Boleh juga kita nak berjalankan, letakkan kalam musannif atas jalanan ulama ahli kalam pada menentukan dalil itu. Bi an yuj'ala fi kalamihi, dengan dijadikan pada kalam musannif itu hazful muqaddimataini, dijadikan hazah dua muqaddimah, muqaddimah sughra kubra dihazafkan. Ma'an, dihazafkan sekaligus, istighna'an, kerana mencukup, kerana telah cukup bidalilihima, dengan dalil keduanya. Jadi kalau ikut susunan mutakallimin, dia ada muqaddimah sughra, kemudian dia ada muqaddimah, ada kubra, kemudian barulah ada natijah.
Natijah. Bawah ada natijah dia. Jadi muqaddimah sughra tak ada. Muqaddimah kubra pun tak ada, tapi dalil dia ada. Didatangkan dalil. Dalil ni ada. Dia cukup, dia bawa natijah sahaja. Hazaf kedua-dua muqaddimah ma'an, sekaligus. Istighna'an kerana telah mencukupi dengan dalil keduanya. Fa'asyara ila dalili sughra, maka dia mengisyaratkan kepada dalil sughra. Biqaulihi wa dalilu hudusil alam. Kita tengok mana dia kata muqaddimah sughranya. Sughranya gini. Al-alamu hadithun. Kubranya wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin fal alamu lahu muhdith. Nampak? Jadi al-alam hadis tak ada, dia datang dalilnya. Dalil bagi surah biqauli wa dalilu hudusil alam, dalil baharu alam. Ni nak cerita tentang muqaddimah surah, iaitu al-alam hadis. Apa dalilnya? Wa dalilu hudusil alam ni. Mana? Wa dalilu hudusul alami. Tidak baca tadi ya. Wa dalilu hudusil alami mulazamatuhu lil a'radil hadithah. Okey, itu satu. Kemudian wa ila dalilil kubra. Dia mengisyaratkan kepada dalil kubra. Biqaulihi, dengan katanya li'annahu law lam yakun lahu muhdithun. Kalaulah tidak ada bagi alam itu pencipta. Kalau tidak ada bagi alam itu pencipta. Ila akhirih. Mana? Ini nak mendatangkan dalil bagi kubra. Mana kubra? Wa kullu hadithin la budda lahu min muhdith. Setiap yang baharu tak dapat tidak mesti ada pencipta. Apa bukti bahawa setiap yang baharu mesti ada pencipta? Dalilnya, kalaulah tidak ada baginya pencipta, bal hadatha binafsihi. Nampak? Jadi dia mengisyaratkan kepada dalil kubra. Biqaulihi li'annahu law lam yakul lahu muhdithun ila akhirih. Okay. Tapi kenapa disebut dalil kubra dulu? Wa qaddama dalilal kubra, dan musannif mendahulukan dalil kubra liqillatil kalami alaihi, kerana sedikit huraian, sedikit percakapan, makna sedikit kalam, sedikit huraian berkaitannya. Li'annaha la tahtaju ila dalilin. La tahtaju illa li dalilin wahidin, kerana dia tidak berhajat kecuali pada satu dalil aja. Bi khilafi as-sughra, berlainan dengan sughra. Sughra mana? Lepas tu cerita apa dalil alam itu baharu. Apa dalil dalam alam itu baharu? Kerana alam itu melazimi bagi a'rad yang baharu. A'rad yang baru daripada harakat dan sukun. Bagaimana nak menyatakan harakat sukun itu dia itu baharu pula. Jadi banyak susunan bagi dalil sughra itu. Kerana itu dia tak kediam. Jadi dia kata bi khilafis sughra fa innaha la tathbutu illa bi dalilaini, kerana dalil sughra itu tidak sabit kecuali dengan dua dalil. Kama yu'lamu mimma sayati, sebagaimana diketahui pada barang yang lagi akan datang. Sesat itu. Habis. Wa amma qawlu ba'dihim, adapun perkataan sebahagian mereka, anna sughra, bahawa sughra itu ghairu mahzufatin, sughra itu tidak dihazaf min kalamihi, daripada kalam musannif. Ada orang kata muqaddimah sughra musannif tak hazaf pun daripada kalamnya. Fa innaha, jadi mana dia? Sughra itu ialah qauluhu fahuduthul alam, hudus alam itu. Pada perkataan musannif, hudus alam itu dah ada dalam tu sughra. Bina'an ala annahu min idhafati sifati ilal mausuf. Dibina di atas idhafat sifat kepada mausuf. Makna takdir kalam ai fal alamu hadithu. Alam ialah baharu. Seakan gitulah. Al alam, hudusul alam ai al alam al hadith, alam yang baharu. Jadi seakan-akan dia mengidafatkan sifat pada mausuf. Maka dalam itu telah terkandung dalil bagi sughra, iaitu alam itu baharu. Maka
apa nama ni, amma qawlu ba'dihim, adapun perkataan sebahagian mereka, fafihi nazarun, kata perkataan sebahagian ini ada nazar lagi, boleh dikritik lagi. Kenapa? Lima yalzamu alaihi minal ikhbari, kerana lazim di atas itu al ikhbari bil juz'i minal kulli, kerana pada perbuatannya itu membawa kepada menjadikan khabar juzuk daripada kul, mengkhabarkan juzuk daripada kul. Mengkhabarkan ikhbar, buat khabar dengan juzuk, buat khabar bagi kul, benda yang kul. Kita buat khabar je juzuk, jadi tak mutabakah lah. Sepatutnya kul, khabarnya kul juga, tapi khabar bagi kul ialah juzuk. Kok mana tu? Li'anna dalila, kerana dalil, huwal murakkabu, dia itu yang tersusun, min muqaddimatain, daripada dua muqaddimah. Wa qad akhbara anhu bis-sughra faqat, dan musannif hanya sebut sughra sahaja. Binaan ala kalamihi, dibina atas kalam musannif lah. Kalau musannif kalau sebut fahudusul alam tu makna musannif sebut sughra sahaja. Musannif sebut sughra sahaja ala kalamihi. Okey, jadi di situ kok mana tu? Dia kata tiba-tiba mana? Tiba-tiba natijah ataupun pengkhabaran itu dia sebut sebahagian saja, tak sebut semua sekali. Maka di situ tak kenalah. Tak kenalah ikhbar bil juz'i anil kul. Kerana di sisi tariq mutakallimi, kerana kita nak berjalan di atas tariq mutakallimi, dalil itu murakkab. Tiba-tiba dibuat khabar dengan sughra saja. Mana? Dia kata wa amma. Tengok dalam wa amma burhan. Burhan wujudihi ta'ala hudus alam. Hudus alam dia khabarkan. Burhan wujud itu dia punya al-ikhbar anhu, al-mukhbar anhu. Nak cerita tentang wujud Tuhan. Nak cerita dalil wujud Tuhan. Tiba-tiba dalil wujud Tuhan tu juzuk sahaja, hudus alam, iaitu sughra sahaja. Maka dia telah mengikhbarkan dengan juzuk daripada kul. Nampak tak? Nampak tak situ? Okey. Binaan ala kalamihi, illa, kecualilah dia kata, illa an yuqala, kecualilah dikatakan, anna fi fil kalami hazfan, isim anna muakhar, pada kalam musannif itu ada hazaf pula. Wa taqdiru, dan bertakdir macam mana? Fal alamu hadithun, maka alam itu baharu. Mana? Jadi ada hazaf pula. Mana? Fahuduthul alam, mana? Fal alamu hadithun. Dengan kena takdir gitu. Kena takdir gitu. Kata fahuduthul alam, fal alamu hadithun. Ada takdir. Okey. Wala yakhfa, dan tidak tersembunyi ma fihi minat takalluf, pada demikian itu takalluf. Kita panggil berlebih-lebih, menebang. Makna kita kata over sangat lah. Over lah. Makna over tu makna lebih takalluf. Bahasa Terengganu menebang. Makna kita nak mentabrirkan pandangan kita, kita carilah juga macam mana kita nak suruh kena. Jadi makna takalluf. Buat lebih-lebih. Jadi lebih-lebih ni tak apa, dia akan mencacatkan kepada ibarat. Sebab itu ma la yuhzaf muqaddamun ala ma huzifa. Kalau kalam itu tidak dihazaf, itu lebih aula didahulukan daripada kalam yang perlu kepada hazaf. Nak takdir yang tak ada kurang hazaf. Kalau kita nak takdir dari antara dua, satu tu takdir yang hazaf kurang, satu tu banyak kena hazaf untuk takdirkan ayat, maka didahulukan takdir yang kurang hazaf padanya. Maka tidak tersembunyi padanya daripada takalluf. Maka falau ja'ala dzalika mustalziman lisughra, kalaulah musannif jadikan itu yang melazimi bagi sughra, la ainaha, bukan dia jadikan
ain sughra lakana aula mana. Fahuduthul alam ni mustalziman lis-sughra. Itu yang melazimi bagi sughra. Sughranya ialah al-alam hadithu. Hadisun. Al-alam hadisun. Lazim daripada itu huduthul alam. Jadi huduthul alam itu yalzamu minas sughra. Maka dia tidak jadikan hudus alam tu diri sughra. Lakana aula. Maka itu lebih aula. Wa'lam wallahu ta'ala a'la wa'lam. Cukuplah setakat tu pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan akan datang. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.